Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terutama sekali diucapkan selamat sejahtera dan salam mesra daripada Masjid Makmur, pengurusi Masjid Darul Makmur, pengurusinya, siusanya dan segala pegawai-pegawai yang ada di dalam daripada Masjid Darul Makmur, termasuklah ustaz-ustaz dan yang lain-lain lagi, dan terutama sekali ialah para pelajar-pelajar yang belajar tauhid ataupun akidah Islam, iaitu pada setiap hari Sabtu pagi di Masjid Darul Makmur. Dan ini saya akan sambung dengan kitab ini, iaitu Aqidatun Najin. InsyaAllah kita akan mulakan di muka 52. Tapi sebelum itu kita ulangi lagi bahawasanya yang pertama sekali kewajipan sebagai seorang mukmin ialah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana apabila kita kenal Allah Ta'ala, artinya kita kenal Tuhan kita, kita kenal orang yang memelihara kita, kita kenal orang yang menjadikan, bukan orang, kita kenal yakni siapa yang menjadikan kita. Jadi kerana itulah maknanya yang pertama sekali kita wajib mengenal Allah. Nak mengenal Allah tadi, mestilah akidah kita atau kepercayaan kita percaya yang Allah itu wujud. Bila dikatakan Allah Ta'ala wujud, kita juga boleh nampak benda yang wujud seperti diri kita dan seperti barang-barang lain. Kenapa kita nampak benda diri kita ni wujud? Kerana kita tahu yang kita ni wujud dan orang lain nampak kita wujud. Dan begitulah juga kita nampak di sekeliling kita, masjid, rumah, pokok, gunung ganang, awan dan sebagainya, termasuklah matahari, bulan, bintang, semuanya wujud. Tapi berbanding kepada wujudnya Allah, Allah Ta'ala tetap wujud, iaitu wujudnya Allah sebelum ada lain-lain. Allah Ta'ala tetap wujud dan tidak akan berubah wujudnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. So itu wujudnya Allah Ta'ala tadi tiada permulaan, artinya tidak sama dengan manusia atau makhluk, dan tidak ada kesudahan, tidak sama dengan manusia dan makhluk. Dan wujudnya Allah Ta'ala ini berlainan daripada makhluk atau hawadis, iaitu benda-benda makhluk atau benda-benda baharu. Jadi itulah yang kita katakan tentang sifat-sifat Allah Ta'ala, dan kita masih membahaskan tentang mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Jadi bila kita lihat di sana muka 52, ada firman Allah Ta'ala yang berbunyi, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Urusan Allah Ta'ala itu hanya ialah apabila dia mahu sesuatu, dia akan berkata kepada sesuatu itu, jadilah, maka sesuatu itu akan jadi. Jadi berdasarkan perbuatan makhluk berkehendak kepada pegawai, pegawai itu maksudnya alat, maka tiada dapat menyurat dengan tiada kalam, seperti tiada dapat mengerti dengan tiada gergaji atau kapak. Artinya makhluk nak membuat sesuatu mesti ada pegawai, mesti ada alat. Nak menulis ialah mesti ada pen, ada kalam, ada pensil, atau ada kapur, atau ada apa saja alat menulis. Kalau sekiranya tidak ada alat ini, manusia tidak boleh menulis. Begitulah mana kehendak manusia mesti ada mempunyai sesuatu untuk membuat sesuatu dengan adanya sesuatu yang lain. Nak potong kayu misalnya perlu ada kapak, nak potong timun pun perlu ada pisau. Begitulah seterusnya. Dan lagi pula apabila kasih ia akan seorang hambanya, dibalanya akan dia. Iaitu bagi Allah SWT lain. Kalau Allah Ta'ala kasih kepada seseorang, Allah Ta'ala kasih turunkan bala. Artinya Allah Ta'ala uji dia, letakkan dia dalam keadaan susah supaya dia dapat
berjaya dalam ujian itu menunjukkan Allah Ta'ala kasih kepadanya, berlainan dengan kasih manusia. Manusia berbeza. Dan kita, apabila kasih kita akan seorang, kita beri berbagai-bagai nikmat yang dapat lazat dengan dia. Berbeza. Jadi kalau Allah Ta'ala kasih kepada seorang, Allah Ta'ala kasih berikan bala atau balak kepada orang itu. Artinya ujian. Balak tu maksudnya ujian. Allah Ta'ala uji orang itu susah, orang itu menghadapi kepayahan, orang itu menerima bala-bala yang dikenakan kepada orang itu, bermakna Allah Ta'ala kasih kepada orang itu. Beza manusia. Bila manusia kasih kepada seorang, dia akan beri apa saja yang dia nak. Dia nak, katakanlah seorang lelaki kasih pada perempuan, kalau dia ada wang misalnya, apa segala wangnya semua dia boleh kasih. Dia boleh bawa ke mana, dia bawa ke situ, dibelikan hadiah, bermacam-macam lah, kerana dia kasih kepada wanita itu. Begitulah juga umpamanya orang yang kasih buta kepada anaknya misalnya, dia akan berikan anaknya apa saja yang dia nak selagi dia mampu. Kalau tak mampu, dia akan cuba juga. Tapi kalau bahayanya kalau dia cuba dengan cuba yang dia cari untuk anaknya tadi dengan benda-benda yang haram itu yang bahaya. Tapi kerana kasih punya pasal, dia boleh buat macam itu. Dia boleh melakukan ataupun dia sanggup untuk membuat apa saja demi kasihnya kepada orang itu. Ini bezanya kasihnya Allah Ta'ala dengan kasih manusia. Walaupun sama-sama Allah Ta'ala suka, misalnya Allah Ta'ala suka kepada orang-orang mukminin, jadi orang mukmin diberi balak, macam-macam ujian diberi, macam-macam ujian daripada dulu sampai sekarang. Ujian orang mukmin ini tidak berhenti-henti, kerana menunjukkan Allah Ta'ala kasih kepada kita. Berlainan kalau manusia kasih kepada kita, manusia akan beri apa saja, tapi maknanya tidak ada balak-balak yang dia diberikan. Dia akan berikan sesuatu yang menyenangkan manusia itu. Kata Ishaq bin Rahawayh, dan barang siapa mensifatkan Allah Ta'ala, maka diserupakan sifatnya itu dengan sifat seorang daripada makhluk Allah, maka iaitu kafir dengan Allah yang amat besar. Jadi kata Ishaq bin Rahawayh, artinya maknanya beliau mengatakan siapa-siapa yang mensifatkan Allah Ta'ala seperti makhluk, artinya macam manusia, macam haiwan atau mana-mana makhluk, seperti angin ke, seperti ribut ke, seperti matahari ke, apa sajalah, makna mensifatkan Allah Ta'ala yang sama dengan makhluk, maka orang itu dikira kafir, na'udzubillah. Jadi itulah dia akidah yang sebenarnya, begitulah. Maksudnya jangan sekali-kali kita menyerupakan Allah Ta'ala sama dengan makhluk pada sifatnya yang zahir atau sifatnya yang batin. Jangan sekali-kali, kerana dia akan membawa kepada kufur. Kata Nu'aim bin Hammad, barang siapa menyerupakan Allah, yakni diiktikadkan bersamaan Allah dengan suatu daripada makhluk ini, maka senya kufur ia. Begitu juga kata Nu'aim bin anak Hamad. Nu'aim bin Hamad lah, anak Hamad tu Nu'aim bin Hamad, anak kepada Hamad. Jadi dia berkata, siapa saja yang menyerupakan, sama dengan tadi Ishaq Rahawayh, siapa yang mengatakan yang Allah Ta'ala itu serupa dengan makhluk dengan apa saja keserupaannya, maka dihukumkan orang itu kufur, melakukan kufur. Dan barang siapa ingkar ia akan barang yang mensifatkan Allah dengan dia akan dirinya, maka senya kufur ia. Begitu juga kalau kita sifatkan Allah menyerupai kepada makhluk, orangnya itu kafir. Begitulah juga kalau kita mengingkari sifat Allah. Misalnya orang mengingkari sifat Allah Ta'ala yang maha pengasih, mengingkari sifat Allah Ta'ala yang mencipta, maha pencipta, mengingkari sifat Allah Ta'ala maha berkuasa, maha berkemahuan. Sebagaimana kita belajar sifat-sifat Allah Ta'ala yang 20, iaitu kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar dan kalam. Siapa yang mengingkari sifat-sifat ini, mana menafikannya, mengecil-ngecilnya,
melupakannya, maka dikira juga kufur atau kafir. Jadi ada dua perkara sini. Pertama, menyerupakan Allah Ta'ala dengan sifat makhluk, jadi kufur. Atau mengingkari sifat-sifat Allah Ta'ala yang wajib bagi Allah, juga dikira kufur. Dan kata Abu Ishaq Isfarayini, Abu Ishaq Isfarayini telah ijma' ahli al-haq atas bahwasanya sekalian barang yang dikata orang pada ilmu tauhid itu terhimpun di dalam dua kalimah ini. Salah satu daripada keduanya iaitu iktikad kita bahwasanya tiap-tiap barang yang terupa pada sangka-sangka kita daripada menyerupai daripada segala yang baharu ini. Maka Allah itu bersalahan ia akan dia kerana bahwasanya yang ia dapat rupakan pada waham itu makhluk bagi Allah, maka bermula Allah Ta'ala itu yang menjadikan akan dia. Itu yang pertama. Dalam perkara i'tikad tentang Allah Ta'ala bersifat menyalahi akan segala makhluk, kata Al-Isfaraini ini, iaitu seandainya, saya bacakan lagi, iaitu telah ijma' ahli haq atas bahawanya sekalian barang yang dikata orang pada ilmu tauhid itu terhimpun di dalam dua kalimah ini. Salah satu daripada satu keduanya i'tikad, iaitu barang yang dikata orang pada ilmu tauhid itu terhimpun di dalam dua kalimah ini. Salah satu daripada keduanya i'tikad kita bahawasanya tiap-tiap barang terupa pada sangka-sangka kita daripada menyerupai daripada segala yang baharu ini. Mana ada benda sangka-sangka, kita sangka-sangka apa saja yang menyerupai pada benda yang baharu, maka Allah itu bersalahan ia akan dia kerana bahwasa yang ia dapat rupakan pada waham itu makhluk bagi Allah, maka bermula Allah Ta'ala itu yang menjadikan akan dia. Jadi apa saja, kalau sekiranya manusia tadi menyangka sesuatu sifat yang boleh menyerupakan kepada Allah SWT atau sifat Allah Ta'ala daripada sifat-sifat makhluk, maka keadaan seperti itu adalah satu waham, iaitu satu sangkaan saja. Jadi sangkaan saja haruslah dibuang dan adalah salah, kerana apa yang orang i'tikadkan pada sangkaan itu adalah makhluk Allah. Jadi Allah yang menjadikan. Macam mana kalau Allah yang menjadikan makhluk itu menyerupai sifat Allah? Itu adalah tidak mungkin, kan? Jadi kita harus meyakinkan apa saja yang kita rasakan yang ada persamaan antara sifat Allah dan sifat makhluk, maka makhluk itu adalah makhluk Allah. Allah yang menjadikan. Jadi tentunya ada bezanya. Dan kedua, i'tikad kita bahawa zat Allah Ta'ala itu tiada menyerupa dengan suatu daripada makhluk dan tiada sunyi ia daripada bersifat dengan segala sifat kamalat. Yang kedua, haruslah kita percaya bahawasanya sifat Allah Ta'ala itu tidak serupa lagi atau tidak sama dengan makhluk, kerana sifat Allah Ta'ala adalah Allah bersifat dengan sifat kamalat. Kamalat maknanya sifat-sifat kesempurnaan. Makhluk macam mana sifatnya sekalipun tidak sempurna. Kuat dia tak sempurna kerana kekuatan dia terbatas. Pandangan dia pun tak sempurna kerana pandangan dia terbatas. Pendengaran dia tak sempurna kerana pendengaran dia terbatas. Itulah kata hadis ini. Fahamlah tu, ya. Yang pertama sekali tadi dikatakan i'tikad seseorang apabila menyangka bahawasanya ada sifat-sifat makhluk yang sama dengan Allah, ada itu waham, dan haruslah dipercayai bahawasanya apa saja sifat makhluk itu, ingatlah bahawasanya makhluk itu dijadikan oleh Allah dan Allah yang menjadikan makhluk itu, termasuklah sifatnya. Wa ma khalaqakum wa ma ta'malun, firman Allah Ta'ala. Allah Ta'ala menjadikan kamu dan apa yang wa khalaqakum wa ma ta'malun, mana dia mencipta kamu dan perbuatan kamu. Maknanya segala apa yang berlaku pada makhluk, jalannya, nafasnya, gerak-geriknya, semua adalah
terbit daripada ciptaan Allah SWT sebagaimana asalnya Allah Ta'ala menciptakan kita. Yang kedua, sebagaimana kata separuh ini tadi, bahawasanya zat Allah Ta'ala itu berlainan dengan makhluk sama sekali, tidak sama. Kerana zat Allah mempunyai sifat-sifat yang sempurna, sedangkan makhluk apa saja sifatnya tidak sempurna. Artinya mesti ada kekurangan dan terbatas. Telah berkata Ja'far As-Sadiq radhiyallahu anhu, Ja'far As-Sadiq radhiyallahu anhu ta'ala, bersahabat aku 400 orang sufi dan aku tanya akan mereka itu daripada 4 masalah. Maka tiada seorang pun menjawab akan aku. Maka duka citalah aku kerana yang demikian itu. Maka aku lihat akan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada mimpiku. Maka bertanya ia akan halku. Maka aku khabarkan akan dia dengan demikian itu. Maka sabdanya, tanyakan olehmu akan daku akan masalahmu itu. Maka berkata aku baginya, apa hakikat tauhid dan apa had akal, yakni ta'rif akal, dan apa had tasawuf, dan apa hakikat fakir. Maka sabdanya, adapun hakikat tauhid itu, maka iaitu barang yang terlintas dengan hatimu, maka iaitu binasa, yakni baharu yang fana ia. Itu katanya, mimpi kepada Ja'far Sadiq tentang hakikat tauhid. Apa saja yang terlintas kepada kita selain Allah akan fana. Fana, artinya binasa. Bermula Allah Subhanahu Wa Taala bersalahan bagi yang demikian itu, kerana tiada dapat menyamai segala yang baharu itu akan dia. Dan adapun had akal itu, maka sekurang-kurangnya meninggalkan dunia dan yang di atasnya, meninggalkan berfikir kepada zat Allah Azza wa Jalla, kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tafakkaru fi ni'matillah wa la tafakkaru fi dhatillah. Fikir olehmu pada nikmat Allah dan jangan kamu fikir pada zat Allah Taala. Jadi tentang akal ni, maknanya tentang akal manusia ni haruslah digunakan untuk memikirkan kepada nikmat yang ada pada Allah Ta'ala berikan, bukan pada zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kenapa? Kerana kita boleh fikirkan nikmat yang kita dapat, kasih Allah Ta'ala, kita dapat pemberian Allah Ta'ala, itu fikirkan. Tetapi untuk memikirkan zat Allah Ta'ala tidak boleh. Kerana apa? Akal tidak akan sampai. Kerana akal kita tidak mampu untuk memikirkan zat Allah Ta'ala. Kita boleh fikirkan nikmat Allah Ta'ala, nikmat angin, nikmat makan, nikmat kita manusia berkuasa menguasai alam ini. Ini semua boleh dipikirkan. Tetapi untuk memikirkan tentang zat Allah Ta'ala, akal itu tidak akan sampai. Itulah kata Abah Ja'far As-Sadiq apabila dia mendapat ilham dengan mimpi. Ilham dengan mimpi daripada sabda ataupun kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi, untuk memperkatakan tentang mimpi tadi, iaitu tentang apa? Tentang menyalahi Allah Ta'ala dengan makhluknya. Jadi itulah dia. Jadi dan adapun had tasawuf itu, maka iaitu meninggalkan dakwa, artinya jangan dibangsakan sesuatu kepada makhluk dan menyembunyikan ma'ani, yakni segala rahsia. Itu hakikat tasawuf. Jangan mendakwa-dakwa, menunjuk-nunjuk dan sebagainya. Tetapi maknanya orang yang bertasawuf, maknanya dia ada menyimpankan rahsia atau makna yang tersendiri pada dirinya. Dia berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan adapun hakikat fikir itu, maka iaitu bahawa tiada engkau memiliki akan sesuatu dan tiada memiliki akan dikau oleh sesuatu, dan reda engkau pada kedua hal itu. Itu hakikat fikir. Jadi fikir macam itulah yang dikatakan fikir.
Dan erti tiada engkau memiliki akan suatu itu, tiada engkau pandang akan barang yang ada pada engkau itu milik engkau. Hanya engkau pandang pertaruhan Allah. Jua harus bagi Allah mengambil pada waktu yang dikehendakinya. Jadi bila berfikir, kita harus fikir bahawasanya kita tidak memiliki apa-apa. Bahawasanya segala-galanya adalah milik Allah Ta'ala jua. Itulah hakikat berfikir. Nah, haruslah makna setiap mukmin berfikir begitu. Jangan berfikir dia punya, dia dapat dan sebagainya, tapi haruslah fikir bahawa segala-galanya adalah milik Allah Ta'ala. Dan makna tiada memilik akan dikau oleh suatu itu, apa maknanya? Iaitu tiada cenderung hati engkau kepada suatu sama ada dunia atau akhirat. Hanya iftikar engkau semata-mata kepada Allah Ta'ala juga. Bila dikatakan milik itu maknanya kita tidak sendung kepada lain-lain, kita tidak fikir kepada lain selain kita berhajat atau iftikar kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Saya rasa itulah saja pada pelajaran kali ini, dan insya-Allah kita akan bertemu lagi. Salam mesra daripada Masjid Darul Ma'mur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.